Okay, kita mula je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. lama tak dengar suara kan. Okay, jadi hari ni macam biasa kita mula dengan baca doa. Okay. Okay, dan quotes of the class hari ni adalah okay, yang ni baca-baca. Okay, everything around you will be gone one day. The only thing that will matter is what you did for Allah. Kiranya kamu masuk kerana Allah lah. Belajar pun semua kerana Allah. Okay. Dah habis yang tu, kita nak mula dengan fermentasi. Semalam, ada sesiapa yang tak tengok video lagi tak untuk kelas malam? Ke semua tak tengok lagi? Ke semua dah tengok? Okay, cikgu anggap kamu dah tengok lah. Okay, tak apa, kita nak recap sikit. Untuk semalam, cikgu mula ajak bab 7. Okay. Bab 7 ni pasal respirasi sel. Dan respirasi sel ni ada 3 jenis, iaitu respirasi aerob, respirasi anaerob dengan fermentasi. Semalam cikgu buat video pasal, semalam kan? Okay, semalam cikgu buat video pasal respirasi aerob. Respirasi anaerob ni dia tak difokuskan lah dalam kamu punya pembelajaran ni. Dia akan fokuskan tentang fermentasi. Ada 3 jenis, respirasi aerob, anaerob dengan fermentasi, tapi dia nak fokus dekat respirasi aerob dan fermentasi. Sebab respirasi anaerob ni lebih kurang je dengan fermentasi. Okay, respirasi aerob ni memerlukan oksigen. Cikgu dah tulis kan? Dia memerlukan oksigen. Kalau respirasi anaerob, dia berlawanan dengan respirasi aerob. Iaitu, dia punya proses ni, dia tak memerlukan oksigen. Okay. Respirasi sel ni, dia punya tujuan dia, ni ketiga-tiga ni, untuk mendapatkan tenaga tau. Untuk mendapatkan tenaga. Dengan cara, kalau respirasi aerob, dia melibatkan oksigen. Kalau anaerob, tidak memerlukan oksigen. Kalau fermentasi pula, kita nak tengok hari ni macam mana dia punya cara nak dapatkan tenaga. Okey. Dalam fermentasi, fermentasi ni adalah proses penguraian glukosa. Okey, semalam cikgu dah bagi tahu substrat utama untuk sel respirasi aerob lah semalam. Dia punya substrat utama glukosa. Jadi sama macam fermentasi pun, dia nak uraikan glukosa juga, tapi secara dia dalam keadaan oksigen yang terhad ataupun tak ada oksigen. Proses fermentasi ni tak guna oksigen lah. Boleh kata tak guna lah. Ataupun penggunaan oksigen tu sangat sedikit. Iaitu keadaan dia oksigen terhad. Okey, kalau semalam cikgu bagi tahu proses Cikgu lekat-lekat tu. Cikgu dia lag cikgu. Lekat-lekat tu, tak dengar. Baik. Cikgu tak dengar cikgu.
dengar tak cikgu cakap? Tak dengar cikgu. Cikgu tak dengar cikgu. Lekat-lekat cikgu. Untuk untuk okay, kalau Ya. Lag. Cikgu keluar macam tu je. Cikgu mana? Cikgu tersat. Cikgu keluar tak? Sat. Okay. Cikgu tak boleh guna laptop. Macam mana kalau cikgu terang je boleh tak? Cikgu tak tunjuk slide. Boleh ke boleh. Kami tengok buku teks. Boleh. Okay. Jadi ada dua jenis tu fermentasi. Tadi cikgu bagi tahu waktu yang duk lag tu, cikgu bagi tahu. Cikgu bagi tahu untuk proses fermentasi ni dia adalah proses penguraian glukosa tapi dia tidak lengkap penguraian tu sebab keadaan fermentasi tu oksigen dia tidak menggunakan oksigen ataupun dia gunakan oksigen tapi oksigen tu terhad. Okey, dan dalam fermentasi ni ada dua proses. Pertama sekali proses glikolisis. Sama macam semalam, sama macam respirasi aerob. Respirasi aerob pun dia ada proses glikolisis, iaitu glukosa dia tukar jadi piruvat. Okey, dia tukar jadi piruvat. Okey. Dan glikolisis ni dia berlaku dekat sitoplasma. Kalau semalam cikgu bagi tahu respirasi aerob, yang semalam lah yang menggunakan oksigen tu, respirasi aerob yang menggunakan oksigen, dia berlaku dekat sitoplasma. Lepas pada sitoplasma dia masuk pula dalam mitokondria. Tapi untuk fermentasi dia hanya berlaku di sitoplasma. Okey, yang tu secara kasar lah, tak ada dalam buku teks yang tu. Sebab tu kamu tak jumpa. Okey, untuk yang kamu muka surat 118 tu dan 119 dia bagi dua jenis persamaan. Satu untuk persamaan fermentasi alkohol, satu lagi fermentasi asid laktik. Betul? Okey. Ya. Okey, kalau fermentasi alkohol dia akan hasilkan alkohol lah daripada glukosa, dia pergi proses glikolisis menghasilkan piruvat. Piruvat tu pula dia akan jadi etanol tambah karbon dioksida tambah tenaga. Okey. Kalau fermentasi asid laktik daripada glukosa dia jalankan proses glikolisis, dia jadi piruvat. Daripada piruvat tu dia akan jadi asid laktik tambah tenaga. Macam tu. Dia punya perbezaan dia, fermentasi alkohol hasilkan alkohol iaitu etanol. Kalau fermentasi asid laktik dia hasilkan asid laktik. Okey. Jadi untuk setiap tu dia bagi dua contoh. Kalau fermentasi alkohol, yeast dengan tumbuhan. Kalau fermentasi asid laktik, dia bagi contoh lactobacillus dengan sel otot manusia. Okey, setakat yang cikgu suruh baca tadi, kamu baca tak lagi? Keempat-empat ni. Baca dah cikgu. Baca dah? Baca sikit tau. Baca sikit. Okey, kalau contoh lah cikgu nak tanya Umairah. Kan cikgu nak tanya Umairah untuk cikgu tanya ringkas je, soalan ringkas. Cikgu nak tanya untuk bahagian yeast. Yeast ni yang awal-awal lah kan. Mesti kamu dah baca. Okey, untuk yeast tu, etanol tu dia digunakan untuk buat apa? Untuk menghasilkan dan win. Okey, bir dan win. Okey, Win. betul. Okey, betul. Hari ni kita akan main macam tu je. Untuk sel otak manusia mungkin perlu penerangan sikit lah. Okey. Untuk hari ni kita nak main macam tu. Contohnya,
Umairah, cikgu dah tanya tadi. Sekarang ni cikgu pas soalan dekat Umairah. Cikgu dah bagi soalan. Sekarang Umairah pula kena tanya soalan. Umairah kena pilih seorang kawan. Contohnya Umairah pilih Mazatul kan. Pilih Akmal. Contohlah Umairah pilih Akmal, lepas tu tanya soalan lain. Ikut Umairah lah, nak tanya apa-apa pun boleh. Okey, faham tak game cikgu ni? Sekejap. Faham? Faham tapi tak tahu nak bagi soalan apa. Okey, tak tahu nak bagi soalan apa. Dah Kalau susah-susah. okey. Macam mana? Tak apa, cikgu terang dulu secara kasar. Sekejap lagi baru kita main game ni. Okey. Okey, untuk yeast tu ringkas je lah. Okey, dia akan hasilkan gas karbon dioksida. Kalau tumbuhan pun dia bagi contoh padi. Padi tu dia akan menjalankan fermentasi alkohol walaupun dalam walaupun macam mana kebanyakan tumbuhan dia tak dapat nak terima lah etanol ni dalam dia punya sel pokok, tapi untuk padi ni dia ada toleransi yang tinggi untuk simpan etanol dalam dia punya sel tumbuhan, dalam sel-sel badan dia lah, badan padi tu lah. Jadi padi ni satu contoh untuk fermentasi alkohol juga. Okey, kalau lactobacillus ni dia menjalani fermentasi asid laktik. Dia akan buat macam mana? Lactobacillus ni kan bakteria kan? Bakteria ni dia akan kalau campur dengan susu, dalam susu kan ada gula dan ada juga protein kan? Okey. Lactobacillus ni dia akan orang kata apa, react dengan laktosa, iaitu gula susu. Laktosa ni contohlah secara umumnya dia punya proses tu dia melibatkan glukosa, tapi dalam contoh lactobacillus ni dia cerita dia bagi contoh laktosa. Daripada laktosa ni lactobacillus akan uraikan jadi asid laktik. Bila dah jadi asid laktik ni dia akan menggumpalkan kesin. Kesin tu adalah sejenis protein susu. Protein dalam susu lah kita panggil sebagai kesin. Dan dari situlah akan terhasilnya tekstur dadih ataupun yogurt tu, yang macam lembek-lembek tu. Jadi rasa masam yogurt tu pun daripada asid laktik juga. Okey, yang last sekali, sel otak manusia ni selalunya dia akan menjalani respirasi aerob. Okey, respirasi yang menggunakan oksigen. Contohnya macam cikgu bagi contoh semalam, sidai baju, basuh pinggan, apa lagi? Berjalan-jalan lah kan. Berlari pun dia akan menggunakan respirasi aerob dulu. Tapi untuk ada satu tahap, bila kamu buat aktiviti yang terlalu cergas, dia akan menyebabkan oksigen dalam badan kamu tak cukup. Kamu bernafas pun akan jadi tercungap-cungap kan. Disebabkan tu oksigen dalam darah kamu tak cukup untuk tampung aktiviti yang cergas tu, menyebabkan badan akan menjalani proses fermentasi asid laktik. Badan tu maksudnya sel otot kamu lah, nak menghasilkan tenaga. Kan kamu nak buat aktiviti cergas kan. Okey, dekat sini bila dia tak orang kata apa, tak cukup oksigen dalam badan, kita panggil sebagai situasi tu hutang oksigen. Maksudnya badan kamu tu kekurangan oksigen lah. Okey, waktu proses ni glukosa dalam badan akan menghasilkan 2 molekul ATP, satu lagi asid laktik. Okey, kalau nak banding ATP untuk sel untuk proses fermentasi asid laktik ni, nak banding dengan respirasi aerob tadi, respirasi aerob yang semalam cikgu terang, tenaga waktu respirasi aerob lebih tinggi, jauh lagi tinggi berbanding waktu aktiviti cergas ni. Sebab badan dah tak cukup oksigen untuk hasilkan tenaga yang banyak. Okey. Jadi dekat sini selain daripada ATP ni, dia akan hasilkan juga asid laktik. Asid laktik tu pula bila dah terkumpul terlalu banyak, dia akan capai satu kepekatan yang akan menyebabkan kamu punya otot lesu dan kejang. Sebab itulah kadang-kadang dia jadi tarik kan dekat kaki kamu kan, otot tu. Okey, macam mana nak bagi kamu punya badan ni dah tak lenguh-lenguh dan tak kejang?
kamu berhentilah buat aktiviti tu, kamu buat cool down dan nanti hutang oksigen tu akan terbayar. Sebab asid laktik tu akan disingkirkan perlahan-lahan bila kamu dah berhenti bersenam. Dalam proses pemulihan tu, akhir sekali asid laktik akan disingkirkan dalam bentuk karbon dioksida. Lepas tu hutang oksigen pun akan terbayar dan badan kamu dah tak lengur-lengur. Okey. Jadi sekarang ni kita nak main game macam cikgu cakap tadi. Okey, Umairah kena tanya satu soalan dekat siapa-siapa kawan kamu dan nanti kawan kamu tu kena jawab. Soalan senang pun tak apa. Cuba Umairah. Aku mau. Pokok padi menghasilkan apa yang banyak? Okey, Akmal boleh? Set. Fermentasi menghasilkan apa yang banyak? Pokok padi. Poin ketiga. Enzim alkohol. Enzim alkohol Dihydrogenase. Okey. Enzim alkohol dehydrogenase. Okey. Susah sikit nak sebut lah sebab sepatutnya benda ni dalam bahasa Inggeris tapi kamu belajar bahasa Melayu kan. Okey, kiranya Akmal betul jadi Akmal kena tanya orang lain pula yang tak jawab lagi. Pilih seorang kawan dan tanya soalan kat dia. Set nah. Okey. Nak tanya Hana. Tanya, kan nak jawab. Lactobacillus bertindak ke atas apa? Dia bertindak ke atas laktosa, gula susu dan menukarkannya kepada asid laktik. Okey, betul. Kiranya sekarang Hana pula pilih seorang dan tanya soalan. Cikgu. Okey. Apabila otak berada dalam keadaan nak tanya Kimi. Dengar Kimi. Otak berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami apa? Okey, Kimi dengar tak soalan Hana? Tak dengar. Okey, lagi sekali Hana. Okey. Otak berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami apa? Kimi lain tak okey lah tu. Okey. Okey, seorang Hana pilih orang lain. Hidayah. Otak mengalami hutang oksigen. Okey, betul Dayah. Okey, Dayah sekarang pilih seorang siapa lagi yang tak jawab. Tanya soalan.
Nak tanya dekat Ayu. Bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan Ayu. Dadih. Okey. Betul-betul. Seterusnya Ayu pula. Panggil seorang dan tanya soalan. Sekejap. Nak tanya Nabil. Allah. Asid No. asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan boleh menyebabkan Kelusuan dan kekejangan otot. Okey, betul. Ada lagi orang yang tak. Okey, ada Fatin kan? Okey, Nabil. Tanya dekat orang terakhir. Ustaz. Kimi lain okey lagi? Okey. Okey. Nabil ni kot lah nak tanya kat Kimi ke kat Fatin? Kimi ya. Okey. Glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Apakah kesan bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, apakah yang dihasil, benda apa yang terhasil? Dengar Zalan. Ulang lagi sekali. Glukosa tidak dapat diuraikan dengan sepenuhnya. Bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, benda apa yang terhasil? Hanya 2 molekul ATP atau 150 kJ tenaga dihasilkan. Okay. Okey, last sekali Kimi tanya kat Fatin. Nak tanya apa? Okey, apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, apakah yang akan terjadi? Okey, Fatin dapat tangkap soalan tu. dah. Dah, okey lagi sekali Kimi. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, apa yang akan terjadi pada hutang oksigen tu? Hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Okay, betul. Okey, jadi semua dah jawab soalan. Okey, seterusnya cikgu nak kamu rujuk je soalan slide dekat Telegram tu. Sebab ada satu lebih kan. Dekat slide Telegram tu ada satu link. Yang tu link Padlet. Link Padlet tu cikgu nak kamu, first kamu ambil buku nilam kamu. Okey, semua ada buku nilam? Ada. Ada. Muka surat 88.
Kamu nampak kan ada kat situ, dia cerita pasal perbandingan dan persamaan respirasi aerob dengan fermentasi. Okey. Jadi cikgu nak kamu isi bagi lengkap yang tu. Macam cikgu dah bagi tu, ataupun kamu nak buat sendiri dulu. Buat Tahu sendiri. buat lah. Muka surat 88. Oh. Okey. Dah buat yang tu, kamu pi dekat link Padlet yang cikgu sedia tu. Okay, sekejap cikgu paste link tu kat sini. Kamu buat dulu muka surat 88 ni. Kau ada yang dah isi? Tak isi. Isi kan? Okay, bila kamu dah lengkapkan muka surat 88 tu, cikgu on the way bagi link. Salah. Okay. Okay, link yang Padlet yang cikgu bagi tu, cikgu nak kamu komen dekat dekat peta iThink tu lah. Dia sama je macam kamu punya modul, tapi cikgu nak kamu isi dalam tu. Tak kira lah kamu nak komen dekat ruang mana, pastikan setiap komen tu, setiap ruangan tu diisi lah. Kamu try buka link Padlet tu, dia akan ada peta iThink. Okay, bila dah siap yang tu, kamu dah siap modul kamu dah siap komen dekat link Padlet ni, cikgu nak kamu salin balik macam yang cikgu bagi tahu dekat slide tu, dekat kamu punya Telegram. Cikgu nak kamu buat tugasan sikit. Salin balik nota tu, nota untuk peta iThink, peta buih tu, dan kamu salin rumusan untuk bab 7. Sebab kita dah habis bab 7. Okay, dapat tak apa yang cikgu minta? Sebelum kita nak habiskan ni, Google Meet kita. Faham tak apa yang cikgu minta? Cikgu, ulang lagi cikgu. Macam mana tak faham? Tak faham. Okay, sekarang ni kamu dah, cikgu bagi tahu buat muka surat 88 kan? Buku nilam. Okay? Lengkap. Dah siap yang tu, kamu buka link Padlet ni yang cikgu hantar dekat chat ni. Dan ada juga dalam slide dekat Telegram. Cikgu dah bagi slide untuk hari ni. Okay, ada link Padlet tu. Dekat link Padlet tu kamu buka. Dia sama je dengan peta iThink dalam buku nilam. Dalam buku nilam kamu. Cuma kamu kena isi bagi lengkap dalam Padlet tu. Kamu kena komen balik. Yang pertama apa dia, yang kedua apa dia. Yang ni kita nak, cikgu nak kamu isi tentang ni lah, perbandingan respirasi aerob dengan fermentasi. Sekejap kalau kamu buka Padlet, kamu akan lagi faham lah. Kamu akan lagi faham kalau kamu buka sendiri nanti. Okey, yang tu yang tu satu dah habis dah. Yang tu berkaitan dengan perbandingan respirasi aerob dengan fermentasi. Okey, lagi satu tugasan ni untuk kamu salin dalam buku nota kamu. First kali kamu salin balik peta minda sama macam apa yang kamu buat dekat buku nilam. Kan kamu muka surat 88 tu, cikgu nak kamu salin balik dalam buku nota kamu. Okey, faham? Faham. Okey. Faham. Kamu dah salin peta minda tu, peta iThink tu. Cikgu nak kamu salin pula rumusan untuk bab 7. Rumusan bab 7 tu ada dekat muka surat 122 bahagian atas tu. Ada. Tu. Buku teks muka surat 122. Okey, boleh? Ada yang tak clear lagi? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Yang tu je lah kiranya untuk hari ni. Kalau ada apa-apa nak tanya lagi, mesej je cikgu. Okey.
Baik, cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, Um, okey. Saya terus buat aja lah. Okey? Okey, Okey. cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih join. Salam, Salam, cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Hai, cikgu. Selamat Hari Raya, cikgu. Raya Raya. beda, raya beda. Bye-bye, cikgu. Bye.